Sejarah Malaysia moden pada hari ini adalah suatu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula sejak seawal sebelum Masihi lagi, iaitu sebelum terbentuknya Tanah Melayu dan Malaysia moden. Tanah Melayu adalah sebahagian daripada kawasan yang luas terbentang yang dikenali sebagai Malay Archipelago. Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka telah bermula pada tarikh 31 Ogos 1957. Namun sebagai sebuah peradaban, ia telah bermula sejak beratus tahun yang lalu. Akar kepada kemenjadian Malaysia pada hari ini adalah apa yang telah dicorakkan sejak beratus tahun yang lalu oleh watan dan para leluhurnya. Justru, melupakan kesinambungan sejarah lalu itu adalah suatu kesalahan dan keaiban yang sebenarnya merugikan bangsa Malaysia. Konsep ketelestarian etika dan peradaban. Kelestarian atau kemapanan adalah terjemahan dalam bahasa Inggeris iaitu sustainability. Ketelestarian secara umum bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu, memastikan kewujudan atau memanjangkan. Perkataan ini sering dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ketelestarian etika dan peradaban bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Sungguh pun konsep lestari pada hari ini banyak diguna pakai dalam konteks pembangunan dan alam sekitar, namun konsep ketelestarian ini juga yang sesuai dengan maksudnya boleh digunakan merentasi bidang seperti etika dan peradaban. Cabaran politik. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani iaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil atau madani, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, celik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan, politik berasaskan kaum lawan politik pemufakatan dan mengakui hak antara kaum seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi Bumiputera dan kaum-kaum lain, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup dan ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. So hi guys, today kita akan buat sesi temu bual dengan orang awam untuk tahu apakah pandangan diorang terhadap cabaran sosial yang ada dekat Malaysia. Okay, nampak dua abang tu yang duduk dekat sana itu. Kita akan tanya diorang ni sekarang. Jom. Wait a minute. Who are you? Bang, gimana bang? Bang. Okay, hi. Okay, so saya nak tahu bang, nama abang tu, untuk kamera. Terang nak buat sesi temu bual. Nama? Nama. Aaron. Okay. Hi Aaron. Okay, so saya nak tanya abang sikit lah. Soalan simple je bang. Okay. So, soalan dia, apakah cabaran sosial yang abang rasa memberi impak kuat kepada Malaysia dan pandangan abang tentang isu itu? Simple ke soalan tu? Simple. Cabaran sosial. Cabaran sosial. Cabaran sosial. Cabaran sosial bagi apa yang saya tahulah. Salah satunya ialah budaya barat. Okay, budaya barat membawa banyak pengaruh kepada norma hidup di Malaysia. Okay. Contohnya makanan, western food, outfit, entertainment, hiburan, media dan LGBTQ tahu kan? Tahu LGBTQ. Tu lah yang saya tahu lah pasal cabaran sosial di Malaysia sekarang ni. Okay. So apa pula
pendapat abang terhadap masalah sosial seperti isu jenayah macam tu? Abang tahu tak? Kalau isu jenayah tu harap terkawal lah dengan golongan-golongan di Malaysia. Yang pastinya budaya pula. Orang umur teenagers. Yes. So abang rasa memang jenayah dekat Malaysia terkawal lah? Setakat ni apa yang saya telah experience, yes, terkawal. Okay. So terima kasih bang. Tu je. Tu je. Okay. Tapi saya nak tanya one more thing sebelum kita orang end sesi temu bual ni. So yang abang mention tadi pasal cabaran-cabaran, yang abang cakap pasal cabaran sosial daripada budaya barat and everything, apakah cara abang rasa kita orang boleh buat untuk atasi isu tu? Atasi isu ni, tu ikut kerajaan lah, bukan apa yang tapi saya harap kerajaan Malaysia boleh tolong untuk membantu kurangkan pengaruh-pengaruh sosial daripada negara-negara lain di Malaysia untuk mengekalkan keunikan budaya kita. Faham. So actually abang duduk sini buat apa abang? Berjala sosial ke bang? Tak ada. Tak ada. Okay. So sebenarnya banyak lagi cabaran yang ada, yang kita orang tahu lah, yang cabaran sosial yang berada dekat Malaysia. So saya akan bagi masa kepada teammate saya iaitu Fahmi untuk memberi an even deeper understanding on apa cabaran sosial yang ada dekat Malaysia. Cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi berbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu, menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat, kurang penghayatan agama, toleransi dan dialog antara agama, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat, hubungan interetnik dan intraetnik yang lebih baik di pelbagai peringkat, transformasi pendidikan ke arah pemantapan modal insan, perpaduan dan integrasi nasional, masa depan belia dan orang kurang upaya OKU, peranan intelektual sebagai pemangkin pencerdasan rakyat dan ummah, dan penghayatan seni budaya tempatan lawan budaya luar yang bersifat hedonism. A few moments later. Terima kasih Fahmi atas penjelasan yang amat baik tadi. So, mari kita tanya soalan kedua kepada Aaron lagi sekali. Aaron pergi mana ni? Sana. Bang. Tunggu jap. Tunggu jap. Soalan belum habis lagi bang. Belum habis tadi kata lah. Oh, tak. Ada lagi satu soalan bang. Lagi satu soalan bang. Sikit je bang. Sikit je bang. Betul. Okay. Tapi soalan kali ni tentang cabaran psikologi dan pembinaan karakter pula bang. So apa pandangan abang pasal tu? Apa cabaran yang ada dekat Malaysia? Saya pula. Tak simple soalan ni. Simple je bang. Simple. Okay. Cabaran psikologi dan pembinaan. Pembinaan karakter bang. Pembinaan karakter. Okay. So Malaysia ni secara normal kita ni baik sebenarnya. Kita ni baik, tapi pengaruh budaya yang jahat, especially di US, macam racism tu kena kurangkan lah. Stereotyping semua kita kena kurangkan. Lepas tu kalau cabaran psikologi pula, kita janganlah senang terpengaruh dengan budaya Amerika.
Itu je lah. Kenapa Amerika je bang? Sekarang ni media pun Amerika. Tadi kan pengaruh budaya kan. Amerika yang banyak buat pengaruh di dunia sekarang ni. So abang tak suka Amerika ni bang? Suka. American dream, best country in the world. Kan senang je soalan bang tadi. Okay. Senang je. Okay, dah. Terima kasih bang, terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay, thank you bang. Okay, so macam tadi saya akan bagi kepada Fahmi untuk memberi penjelasan yang lagi dalam terhadap cabaran psikologi dengan pembinaan karakter yang ada dekat Malaysia. Thank you. Cabaran psikologi dan cabaran pembinaan karakter, menurut Syaharudin, masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sesebuah bangsa. Tanpa jati diri yang kukuh dan ampuh, sesuatu bangsa itu akan ketinggalan jauh ke belakang. Keutuhan jati diri adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti rajin, yakin diri, positif, kreatif, inovatif, gigih, bersih, jujur dan berintegriti yang dapat diterjemahkan menerusi nilai-nilai luaran. Antara isu-isu penting berkaitan cabaran psikologi dan pembinaan karakter adalah seperti berikut: pembinaan jati diri bangsa Malaysia, mengurangkan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias antara kaum, meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian iaitu budaya dan nilai bersama yang boleh dikongsi, minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga, keutuhan moral dan integriti, chauvinis lawan rahmatan lil alamin dan kearifan tempatan atau local genius. Cabaran globalisasi. Globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah etika dan peradaban manusia. Impaknya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara iaitu tangible dan tidak ketara iaitu intangible. Bagaimanapun dalam konteks etika dan peradaban khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan total teknologi maklumat yang merentasi pelbagai bidang. Antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlega-lega dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan, idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberalisasi yang mudah disebar luaskan tanpa sekatan, kebebasan bersuara tanpa batas dalam dunia tanpa sepadan menerusi pelbagai platform media sosial, penyebaran budaya barat yang lebih meluas seperti punk, skinhead, black metal, underground dan sub-budaya seperti indie dan hipster, peningkatan gejala LGBT dan pemikiran underground, perkongsian pelbagai gejala hedonisme secara terbuka yang boleh diakses dan ditiru, dan keselamatan cyber dan data peribadi. Antara isu dan cabaran dalam konteks alam sekitar adalah pencemaran laut, udara dan darat, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram, isu-isu biodiversity, kepupusan pelbagai spesies flora dan fauna akibat perubahan iklim, kehidupan flora dan fauna yang terancam akibat pembalakan, pertanian pindah dan pemburuan haram, konflik antara pembangunan fizikal, pertanian, perikanan dan penternakan, kekurangan bekalan dan zat makanan, penggunaan minyak rendah karbon dan penggunaan tenaga alternatif seperti air, angin dan solar. Antara isu-isu sains dan teknologi yang perlu diberi perhatian adalah isu-isu etika dan profesionalism dalam kalangan saintis dan penyelidik, penggunaan drone, satelit dan teknologi militari dalam peperangan massa, penyelidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia, penggunaan bahan-bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan, monopoli syarikat-syarikat besar dalam penjanaan kekayaan berkaitan sains dan teknologi, dan sains dan teknologi yang kehilangan nilai. Matlamat Pembangunan Mampan. Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals (SDG) merupakan teras agenda 2030 bagi pembangunan mampan yang dipersetujui oleh ketua-ketua negara dan masyarakat antarabangsa pada 25 September 2015 di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. SDG merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals (MDG) pada 2015. MDG mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran, manakala SDG diperluaskan kepada 17 matlamat dan 169 sasaran dengan matlamat bagi meneruskan agenda 2030 mencapai keseimbangan
dalam 3 dimensi pembangunan mampan iaitu merangkumi sosial, ekonomi dan alam sekitar. 17 SDG dan 169 sasaran ini berkaitan mengintegrasikan dan mengimbangi 3 dimensi pembangunan mampan dalam pelaksanaannya di pelbagai peringkat pembangunan dalam sesebuah negara. Strategi dan langkah ketelestarian etika dan peradaban. Pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Kedua, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti. Ketiga, keazaman politik atau political will dan pemertabatan etika dan peradaban. Keempat, ketelestarian etika dan peradaban menerusi kebudayaan kebangsaan. Kelima, kesepaduan sosial. Keenam, amalan dan penghayatan rukun negara. Ketujuh, falsafah pembangunan negara. Kelapan, peranan agama dan sistem kepercayaan. Dan kesembilan, pembangunan modal insan dan masyarakat minda kelas pertama. Antara penghayatan nilai dalam cabaran ketelestarian etika dan peradaban, yang pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, mengukuhkan kejujuran dan keazaman politik dalam mempukuhkan etika dan peradaban serta menolak nepotisme, cronyism, politik wang dan ketidakadilan. Keempat, memiliki minda kelas pertama iaitu beretika dan berperadaban sebagai suatu strategi membangun sebuah negara yang progresif dan berkemajuan. Yang kelima, menjadi bangsa Malaysia yang berjiwa merdeka, yakin tentang kemampuan sendiri dan setaraf dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan keenam, memartabatkan dan menghayati kelima-lima prinsip rukun negara sebagai tulang belakang membina sebuah negara beretika dan peradaban. Secara kesimpulan, ketelestarian etika dan peradaban adalah suatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, ketelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Namun, percayalah, Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini.